Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Selamat bertemu kembali kepada semua pelajar. Hari ini kita akan ambil tajuk baru daripada surah Az-Zariyat, bermula ayat 38 sehingga 55. Qala Allah Ta'ala wa fi Musa is arsalnahu ila Fir'aun bisultanin mubin. Tajuk kali ini adalah al-itti'as bihalakil musyrikin as-sabiqin, peringatan daripada kebinasaan orang-orang musyrikin yang terdahulu. Maknanya peringatan kepada kita tentang kebinasaan yang telah ataupun azab yang telah diturunkan ke atas orang-orang musyrikin dahulu di zaman maksudnya di zaman nabi-nabi terdahulu. Qala Allah Ta'ala wa fi Musa. Ayat ini dari segi Arabnya adalah maktuf. Wa fil ardi ayah. Wa fil ardi ayah. Yani maktuf kepada ayat wa fil ardi ayah. Au ala qauli ta'ala wa tarakna fiha ayatan. Maksud ayat ini wa fi Musa ay wa ja'alna fi Musa ayah. Kami jadikan pada Nabi Musa alaihi salam itu hujjah. Maknanya beliau merupakan hujjah ataupun petanda bukti. Wa qauluhu ta'ala wa is arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin. Maksud sultanin mubin ialah bi hujjatin mubin, dengan tanda mukjizat yang nyata. Wahya mukjizat Nabi Musa ialah al-yadu wal asa, tangan dan tongkat. Fatawalla fa'arada. Tawalla maknanya a'rada, mereka memaling. Yakni Firaun dan tenteranya memaling daripada Nabi Musa. Maksudnya tidak beriman kepada Nabi Musa. Biruknihi, maksudnya ruknu sini ialah tentera dan juga kekuatan yang ada pada Firaun. Warruknu, kalimah huraian kalimah ruknu, ma yarkanu ilaihil insan min malin wa jundin. Sesuatu yang disandarkan oleh manusia, sama ada tempat sandaran itu harta ataupun tentera. Maknanya suatu kekuatan ataupun tempat bergantungnya manusia pada sesuatu. Wa jundun wa qala sahirun. Kata Firaun, Nabi Musa itu tukang sihir. Au majnun, tukang sihir dan seorang yang gila. Fa akhasnahu wa junudahu fanabasnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kami seksa dia, iaitu Firaun, seksa Firaun dan tenteranya, dan kami lemparkan mereka ke laut. Fanabasmahu fil yammi, dan kami lemparkannya ke laut, dan dia adalah wahwa mulim, dan dia yakni Firaun adalah amat tercela. Perkataan mulim ialah tercela. Yani atim bima yulamu alaihim min kufrih wa inadih. Wa innama wusifa Yunus alaihi salam bihi fi qauli ta'ala
faltaqamal hutu wa huwa mulim li'anna mujibatil laumi takhtalifu. Mujibatul laumi takhtalifu ala hasabi ikhtilafiha takhtalifu maqadiril laum. Maknanya perbuatan cela ialah bergantung kepada kesalahan seseorang. Maksudnya kecelaan di sini bukan terhadap Nabi Nuh alaihissalam, tidak sebagaimana berlakunya ke atas Fir'aun. Fal kafiru malumun ala miqdari kufrih. Dengan itu orang-orang kafir dicela dengan kadar kekufurannya. Wa murtakibul kabirah was saghirah was zillah kadzalik. Demikian juga orang-orang yang melakukan dosa besar, dosa kecil, dan juga orang yang hina. Jadi maksudnya kadar cela di sini tidak sama di antara satu dengan yang lain, bergantung, yakni bergantung kepada perbuatan mereka, kesalahan mereka. Wa huwa mulim, waw di sini dipanggil wawul hal di segi Arab, kena tanda wawul hal min ad-dhamir fi akhasnahu, daripada dhamir akhasnahu wa huwa mulim. Wa qalu ta'ala wa fi 'ad wa fi 'adin is arsalna 'alaihimur riha al-aqim. Dan pada kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang merusak binasakan. Ini cerita tentang kaum Ad. Rihal aqim hiya allati la khaira fiha. Angin yang membinasakan ialah angin yang tidak ada kebaikan padanya. Min isya'il matar, yang tidak membawa hujan rahmat, atau ilqa'is syajar, ataupun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Rihul hakim wahia rihul halak. Kalau di soal ma makna rihul hakim, maksudnya rihul halak. Halak yaitu angin yang membinasakan. Wakhtulifa fiha, dan di sini berbeza pendapat ulama. Wal azhar annaha ad-dabbur, angin ribut, bi fathid dal liqaulihi alaihi salatu wassalam nusiratit bis saba wa ahlakat ad bid dabur. Ini berdasarkan kepada hadis. Dabur maksudnya angin yang membinasakan, angin ribut. Baik, kita rujuk kepada soalan, contoh-contoh soalan daripada apa yang kita belajar tadi. Kita tengok soalan. Surah Az-Zariyat. Al-Itti'az bihalakil musyrikin as-sabiqin. Seterusnya coba tengok soalan. Baik, wa fi Musa is arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin. Di sini kita boleh kata mana'ul waw. Mana'ul waw tambah di sini sikit, tertinggal mim. Waw sini dia panggil wawul ataf. Kita kena ingat waw di dalam kumpulan ini ada waw qasam, wawul ataf. Jadi di sini ialah wawul ataf. Ma makna kalimah sultanin mubin? Soalan kedua, maknanya hujjah. Sultanun mubin maknanya hujjatun zahirah. Hujjatun zahirah. Sultanun mubin maknanya hujjatun zahirah.
Kemudian perkataan fatawalla biruknih wa qala sahirun aw majnun. Soalannya, isyrah hadhil ayah. Jawapannya fa'arada Fir'aun anil iman. Ambil di situ fa'arada Fir'aun anil iman bima kana yataqawwa bihi min junudih wa mulkih wa qala huwa sahirun aw majnun. Dan berkata Fir'aun, fa'arada maksudnya maka berpalinglah Fir'aun daripada beriman bima kana yatakawwa bihi min junudih, bersama dengan tentera-tenteranya dan juga kekuatan. Maknanya dia tidak menghiraukan iman, bahkan mereka Fir'aun bergantung kepada tenteranya untuk meneruskan kehidupan dan kekuasaannya. Wa qala sahirun aw majnun, dan berkata Fir'aun kepada Nabi Musa, kamu adalah tukang sihir ataupun seorang yang gila. Faqala Allah Ta'ala fa'akhasnahu wa junudahu fanabasnahum fil yammi wa huwa mulim. Ma makna mulim? Perkataan mulim, perkataan ini dihuraikan, dia tidak datang dalam satu perkataan, maknanya tidak datang dalam satu perkataan. Maka dia perlu kepada satu huraian yang pendek, yakni atin bima yulamu alaihim min kufrih wa inadih. Itu jawapan. Jadi jika soalan bentuk macam ini dikira bahawa soalan ini adalah soalan bahagian ba. Markahnya 2 markah. Wa qawluhu wa fi 'adin is arsalna 'alaihim rihul aqim. Mal murad bi ar-rihul aqim? Hiya allati, apakah yang dimaksudkan dengan angin yang membinasakan? Hiya allati la khaira fiha min insya'il matar aw ilqahi syajar wa hiya rihul halak. Angin yang tidak ada kebaikan di dalamnya, sama ada dia menghasilkan hujan ataupun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu yang dimaksudkan dengan rihul aqim. Kita lihat ayat seterusnya. Qala Allah Ta'ala ma tazaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Tidak dibiarkannya apa yang lilandanya melainkan jadi debu. Maknanya angin ini sekiranya ia datang, ia tidak akan meninggalkan ataupun membiarkan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini, melainkan semuanya akan menjadi debu. Huwa kullu ma ramma ay baliya wa tafattat, yaitu hancur dan binasa, min azamin, daripada jenis sama ada seperti tulang, au nabat, ataupun tumbuh-tumbuhan, au ghairu zalik. Maksudnya, jika angin ini datang, tidak ada satu pun benda yang atas muka bumi ini yang tidak hancur. Sama ada tulang atau tumbuh-tumbuhan. Maknanya, tulang yang ada dalam bumi pun hancur, di atas pun hancur. Wal makna, ini tafsiran kepada ma tadharu min syai'in atar alaihi illa ja'alathu karramim. Ma tatruk min syai'in habbat alaihi min anfusihim wa an'amihim wa amwalihim illa ahlakathu. Angin ini tidak akan membiarkan sesuatu tinggal ataupun selamat, sama ada dari
binatang ternakan mereka, harta mereka, melainkan ia menghancurkannya. Ayat seterusnya, qaulu ta'ala, wa fi samud isqila lahum tamatta'u hatta hin. Dan pada kaum Samud, ketika dikatakan kepadanya, bersenang-senanglah sampai suatu waktu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan kaum Samud setelah diberi amaran kepada mereka, serta mereka enggan menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membiarkan mereka bergembira dengan keadaan mereka sehingga suatu masa. Wa fi Samud ayah, maksudnya dalam pada kaum Samud juga adanya tanda-tanda, bukti nyata tentang kebinasaan mereka. Isqila lahum tamatta'u hatta hin. Tafsiruhu qaul ta'ala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Ayat ini mentafsirkan ayat di atas. Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Ayat di atas tidak menyatakan tempoh. Cuma disebutkan di sini ialah sehingga suatu masa. Ayat yang seterusnya menyebut tempoh, iaitu diberi tempoh sehingga 3 hari untuk mereka bertaubat ataupun mereka bergembira. Fa'atau an amri rabbihim, atau maksudnya fastakbaru, mereka terus sombong. Fastakbaru an imtithalih, mereka sombong dan tidak patuh kepada perintah Allah SWT. Fa'akhazathhumus sa'iqatu, lalu Allah fa'akhazathum, maka fa'atau an amrabbihim fa'akhazathus sa'iqah, maka angkuhlah mereka terhadap perintah Tuhan mereka. Fa'akhazathhumus sa'iqatu wa hum yanzurun, maka disambar petirlah mereka sedangkan mereka melihat. Maknanya, ketika berlakunya azab ke atas mereka itu, ia berlaku pada siang hari dan mereka dalam keadaan sedar. Al-sa'iqah maksudnya al-azab. Wa kullu azabin muhlik sa'iqatun. Ini huraian kepada perkataan azab. Maknanya, setiap azab yang membinasakan itu dipanggil ataupun dinamakan sa'iqah. Wa qaulu ta'ala wa hum yanzurun, dan mereka menyaksikannya. Menyaksikan azab di depan mata mereka, maksudnya mereka dalam keadaan sedar. Azab itu datang ketika mereka dalam keadaan sedar. Li'annaha kanat naharan yu'ayinunaha, kerana ia berlakunya pada waktu siang hari dan mereka dapat menyaksikannya. Faqala ta'ala famastata'u min qiyamin, dan mereka famastata'u min qiyamin, maka tidaklah mereka sanggup bangun dan tidak mereka mendapat pertolongan. Mereka tidak mampu bangun ketika mereka jatuh disebabkan oleh azab Allah itu, mereka tidak mampu lagi bangun. Dan mereka juga tidak dapat menahan diri daripada azab ataupun melarikan diri. Famastata'u min qiyam. Qiyam, kataan qiyam, bangun. Maksud sini ialah harab. Harab melarikan diri ataupun menyelamatkan diri. Wa min qaulihim ma yaqumu bihi idza ajiza an daf'ih. Ataupun kata-kata mereka ma yaqum bihi idza ajiza an ajri, apabila mereka tidak sanggup lagi mempertahankan diri.
Wa ma kanu muntasirin. Maksud muntasir di sini ialah ma kanu muntasirin. Mereka tidak ada siapa yang dapat menolong. Tidak ada siapa yang dapat menolong mereka minal azab, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qaumu Nuhin, dan pada kaum Nuh pula, ai wa ahlakna kaum Nuh, dan kaum Nabi Nuh juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum itu kita cuba lihat soalan-soalan daripada apa yang telah kita baca tadi. Okay. Wa fi Samud, kalau Ta'ala wa fi Samud isqila lahum tamatta'u hina hin. Ayat 43, yakni man kaum Samud. Soalannya, man kaumu Samud. Jawapannya kaum Saleh alaihi salam. Samud ialah kaum Nabi Saleh. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Isyrah hadhil ayat. Huraikan ataupun tafsirkan ayat ini. Fa'atau an amri rabbihim fastakbaru, atau kita ambil perkataan mufradat atau iaitu fastakbaru an imtisali. Mereka sombong, mereka angkuh dan tidak turut perintah. Fa'akhadhathumus sa'iqah, lalu Allah menurunkan azab. Wa kullu azabin muhlik sa'iqah wa hum yanzurun li'annaha kanat naharan yu'ainunaha. Maknanya bila nak tafsir, kita lihat balik kepada huraian di dalam buku. Baik, ini makna perkataan. Tadi tafsir. Jika disoal dalam bentuk perkataan, ma makna fa'atau? Jawapannya fastakbaru. Soalan seterusnya, mas-sa'iqatu, as-sa'iqu al-sa'iqatu hiya al-azab. As-sa'iqah hiya al-azab. Ini perkataan. Perkataan seumpama ini dari segi peruntukan markah ialah satu markah untuk satu perkataan. Qala Allah Ta'ala famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Ma makna qiyam? Jawapannya satu perkataan saja, iaitu harf. Al-qiyamun harabun, melarikan diri ataupun menyelamatkan diri. As-salis asyara ma makna muntasirin. Muntasirin maknanya mumtani'in minal azab, menghalang daripada terkena azab. Muntasirin, mumtani'in minal azab. Wa qala Allah Ta'ala wa qauma Nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Dan kaum Nabi Nuh alaihi salam jawab soalannya isyrah hadil ayat, syarah ayat. Maksud sini ialah dan kaum Nabi Nuh juga telah kami binasakan. Wa ahlakna qauma Nuhin li'annahum kanu qauman kafirin. Kanu qauman fasiqin maknanya qauman kafirin. Dan pada kaum Nabi Nuh itu kami binasakan mereka kerana sesungguhnya mereka kaum kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya, coba kita lihat pada tafsir ayat. Qala Allah Ta'ala
Was-sama. Was-samaa banainaha. As-samaa baca dengan nasab. Nasab bi fi'lil yufassir. Dibaca dengan nasab baris atas, iaitu samaa. Banainaha bi aidin. Aidin sini maksudnya bi quwwatin. Dan langit itu kami bangun akan dia dengan tangan, dan sesungguhnya kami adalah berkuasa yang luas. Allah Ta'ala membina langit ini dengan tangan. Tafsirannya ialah biquwwah dengan kekuatan, wal aidul quwwah. Wal al-aid al-quwwah, maknanya yang dimaksud al-aid, aidi, tangan ialah kekuatan. Di antara ayat yang menyebut tentang kekuatan tangan ini ialah wadhkur abdana Dauda zal aid. Ayat ini mentafsirkan tentang maksud tangan dimaksudkan dengan kekuatan, yaitu pada surah yang lain, ayat yang lain, waskur ai zal quwwah, yaitu Nabi Daud alaihissalam mempunyai tangan yang kuat. Qala Allah Ta'ala wa inna la musi'un. Musi'un sini la qadirun. Ambil perkataan kalimah la musi'un, maksudnya maknanya la qadirun. Perkataan al-qadirun minal was ataupun al-musi'un, kataan ini daripada perkataannya al-was. Al-was'u, makna was'u ialah at-taqah, kemampuan, kekuasaan. Wal musi'u al-qawi 'alal infaq. Orang yang mempunyai kekuatan yang kuat 'alal infaq, dialah yang memberi. Orang yang mempunyai kekuatan kuasa ini dialah yang memberi. Aw la musi'una bainas sama'i wal ard. Ataupun kami luas antara langit dan bumi. Jadi ayat ini boleh kita kata tafsir wa inna la musi'un, maknanya la qadirun. Ataupun la qadirun aw la musi'una bainas sama'i wal ard. Qala Allah Ta'ala wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi kami hamparkan dia, maka kami yang sebaik-baik menghamparkan. Allah SWT menghamparkan bumi untuk manusia. Farashnaha yakni basatnaha, kataan kalimah mufradat. Farashnaha wa mahadnaha, sama ada kita jawab basatnaha ataupun mahadnaha. Dari segi i'rab, wal arda farashnaha hiya mansubah bi fi'lil mudmar. Arda i'rabnya, bacaannya, alamat bacaannya ialah mansubah bi fi'lil mudmar. Ai farashnal arda farashnaha. Itu takdirnya. Fa ni'mal mahidun. Sebaik-baik menghamparkannya. Menghamparkannya. Jadi sebaik-baik penghampar ataupun orang yang menghamparkan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa nahnu fa ni'mal mahidun ialah nahnu, kami rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa min kulli syai, dan tiap-tiap sesuatu. Minal haiwan, yakni kulli syai, yakni setiap sesuatu. Selain daripada langit, Allah SWT mencipta makhluk yang lain. Maksudnya, wa min kulli syai, ay minal haiwan. Haiwan,
yaitu binatang, kami ciptakan berpasang-pasangan. Khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan dari tiap-tiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu semuanya ingat. Ini Allah menunjukkan kuasanya yang lain. Ya. Tadi Allah SWT menceritakan tentang langit, ciptaan langit, kuasa Allah mencipta bumi dan langit. Kemudian pada binatang juga Allah SWT menciptanya dengan berpasang-pasangan. Baik, wa anil Hasan, daripada Al-Hasan, Imam Al-Hasan, kata beliau, yang dimaksudkan az-zawjain yaitu pasangan as-sama wal ard, langit pasangannya bumi, wal laili wan nahar, malam dan siang, wasyamsi wal qamar, matahari dan bulan, wal bar wal bahr, daratan dan lautan, itu pasangannya, al wal mautu wal hayat, mati dan hidup, fa'addada asya', dan Allah Ta'ala mencipta pelbagai perkara makhluk. Wa qala kullu ithnaini minha zawj wallahu ta'ala fard, dan setiap makhluk yang dicipta oleh Allah SWT mempunyai pasang-pasangan. Wallahu ta'ala fardun, sedangkan Allah SWT adalah satu, tidak ada pasang. La mithlu lahu, la mathalalah, tidak ada seumpama Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tadhakkarun, ay fa'alna dzalika kulluh, di mana kami jadikan itu semua, yaitu dari min bina'is sama, dari membina langit, wa farashil ard, dan menghamparkan bumi, wa khalaqal azwaja, dan mencipta makhluk berpasang-pasangan, li tatadzakkaru fata'riful khaliq, supaya kamu ingat lalu kamu mengenal pencipta, wa ta'buduh, dan kamu menyembahnya,